Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Wa ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir naf'a wal intifa' wal ifada wa istifada wal hasda ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وعلى ما نوى المصنف الإمام عبد الله بن علي الحداد وأصوله وفروعهم والعلماء العاملين أولياء الصالحين الله ينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم عظم وبركات نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pagi ini kita bersama, pagi Jumaat Sayyidul Ayyam, ambil peluang untuk kita sama-sama mempergiatkan amal-amal soleh. Banyak kan? Terutamanya amal-amal yang mudah, iaitu yang kita boleh untuk buat dalam keadaan bagaimanapun. Di antaranya adalah seperti mana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kata Nabi, "Aktsiru min salati alayya fi yaumil jum'ah." Perbanyakkan kamu berselawat kepada aku pada hari Jumaat. Bermakna di mana pun kita pada hari ini, perbanyakkan lidah kita ini berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Fa inna salatakum tablughuni, sebab salawat kamu pada hari Jumaat ini lebih special. Salawat kamu itu akan terus sampai kepada aku. Maka kata para ulama, maksudnya tanpa melalui perantara. Biasanya kita ada perantara untuk sampai selawat kita kepada Nabi, iaitu para malaikat. Tapi hari Jumaat dibuka hijab oleh Allah supaya suara kita ni akan terus didengar oleh baginda Rasulullah SAW, dan aku akan membalasnya dan menjawabnya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambil peluang pada Sayyidul Ayyam ini untuk kita bersalawat kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad, dan insya-Allah dengan kesungguhan itu kita akan dirahmati, kita akan diampuni, kita akan diberikan darjat kedudukan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah fadilat-fadilat yang boleh kita dapatkan dengan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah, kita meneruskan dari perbahasan kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar, ataupun yang telah diterjemahkan peringatan tentang umur insan. Sebelum ini kita telah pun memberitahu akan pembahagian umur yang telah pun disebutkan di dalam kitab ini oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Berapa umur, atau kita panggil berapakah daripada perjalanan kehidupan. Yang disebutkan kehidupan di sini adalah perpindahan dari satu fasa kepada fasa. Ada berapa? Semuanya ada 5. Semuanya ada 5. Kita telah selesai membahaskan umur yang pertama, iaitu umur di alam ruh atau arwah, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jasad kita ni.
yang dikeluarkan daripada tulang belakang sulbi Nabi Adam AS yang sudah pun diciptakan oleh Allah daripada jasadnya. Dia dah hidup dah, kemudian Allah keluarkan kita daripada tulang belakang Nabi Adam AS dan dikumpulkan di lembah Na'man, iaitu di Arafah. Hari ni, sekarang ni orang dah mula dah berangkat pergi haji. Ni bulan Zulqa'dah. Nanti kerana ini adalah bulan haji, dan nanti akan kemuncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Saya sendiri insya-Allah berangkat 25 hari bulan Jun insya-Allah. 25 insya-Allah. Jadi bulan depan ni saya tak adalah. Apa signifikannya wukuf di Arafah itu? Ya, memang itu adalah merupakan rukun daripada rukun haji. Dan Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Seolah-olah memberitahu bahawa itu adalah merupakan daripada main perkara yang besar di dalam ibadah haji itu sendiri. Akan tetapi signifikannya adalah untuk supaya manusia itu mengingati semula saat ketika dulu mereka mengikat ikrar dan perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah ketika mengumpulkan kita semua di alam ruh dulu di lembah Na'man di Arafah, Allah Subhanahu Wa Taala minta kita ni berjanji, berikrar. Apa dia? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Maka semua kita menjawab dengan mengatakan bala syahidna, bahkan dia ya Allah, bukankah aku Tuhan kamu? Bahkan dia syahidna, dan kami bersaksi dengannya. Itu kita dah bahaskan dalam umur yang pertama, kan? Jadi orang yang wukuf di Arafah ni bermakna dia kembali mengingatkan diri dia tentang janji dia kepada Allah, iaitu untuk mempertuhankan Allah, untuk menyembah Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu diingat semula ketika wukuf di Arafah. Sebab tu bumi Arafah itu bumi yang mulia, ketika mana wukuf, yang doa akan pasti dimustajabkan oleh Allah, dan dosa bagi orang yang memohon keampunan akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada nak kirim doa, bagi tahu, tulis dalam kertas, insya-Allah kita akan bawa untuk baca doa itu di Arafah. Baik. Kemudian kita berpindah ke umur yang kedua, dan kita alhamdulillah pun dah selesai dah membahaskan umur yang kedua, iaitu umur di alam dunia ini. Jadi kita berpindah di alam ruh daripada daripada tulang belakang sulbi ke sulbi, kemudian barulah sampai kepada ayah kita, yang kemudian berpindahlah ianya ke rahim ibu kita. Kemudian setelah itu terbentuklah daripada nutfah kepada alaqah kepada mudghah. Ini daripada proses, daripada kejadian manusia, daripada apa yang telah pun disusun atur oleh yang maha kuasa, iaitu Allah SWT dalam perut rahim ibu kita, sehingga summa ja'alna khalqan akhar, kemudian kami bentuklah dia menjadi satu makhluk yang lain, iaitu dengan bentuk manusia. Kemudian setelah itu kita dilahirkan. So daripada alam rahim sudah mempunyai bentuk, iaitu dengan mempunyai, kita panggil apa, ialah fizikalnya. Kemudian kita lahir di dunia ini, kemudian kita melalui proses yang disebutkan dengan proses waktu kita masih bayi, naik pula kita menjadi kanak-kanak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, kemudian menjadi tua bangka, kan? Kemudian setelah itu tak boleh lari. Sepanjang mana pun umur seseorang itu, maka pasti ada
pengakhirannya, iaitu yang dinamakan dengan kematian. Dan semua itu telah pun kita bahaskan melalui satu step kepada satu step daripada fasa-fasa kehidupan dunia umur yang kedua ini, bagaimana kita di dalam menempuhinya, dan kita ini berada dalam fasa umur yang mana, atau daripada umur kehidupan dunia ini ada di antara kita yang masih lagi kanak-kanak, ada lagi kanak. Ada yang dah dewasa, alhamdulillah, ada yang dah tua, kan? Ada yang dah tua bangka, berdasarkan kepada umur yang telah pun diperbincangkan oleh para ulama. Dan setiap umur itu ada tanggungjawabnya, ada perkara yang mesti diperhatikan, dan bahkan ada kelebihan-kelebihan tertentu yang telah pun dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rujuk semula, nanti kita tengok daripada umur yang kedua yang telah kita lalui sampailah sehingga dia akan menghadapi yang disebutkan kematian. Itu pun telah pun diberikan panduan dalam kitab ini, bagaimana menghadapi kepada orang-orang yang nazak, bagaimana menghadapi orang-orang yang sakit, dan bagaimana kita dalam keadaan situasi itu, dan apakah amalan-amalan yang mesti kita perbanyakkan, khususnya ketika mana menghadapi kepada saat-saat sakit, dan apatah lagi sakit yang kuat, sehingga nantinya akan membawa kepada kematian. Jadi setelah berakhirnya umur yang kedua, iaitu berakhirnya umur kedua ini dengan kematian, maka kita berpindahlah kepada umur yang ketiga, yang hari ini insya-Allah kita akan bahaskan umur yang ketiga pada muka surat yang ke-76, ya. Dari perkataan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan umur ketiga, umur ini bermula dari masa manusia keluar dari dunia ini dengan menempuh mati, hinggalah ia dibangkitkan dari kubur disebabkan tiupan sangkakala. Itulah alam barzakh namanya. Ya. Jadi bermakna bermulanya umur ketiga ini bila waktu ketika mana manusia itu mati, maka bermulalah yang baginya umur yang ketiga. Dan umur ketiga ini daripada mula mati seorang itu dari kehidupan dunia sehinggalah sampai kepada kiamat, sampai kiamat. Maka itulah umur yang akan dilalui oleh kita semua, yang juga dinamakan dengan alam barzakh, atau kita juga boleh sebut dengan alam kubur. Alam kubur, tapi biasa disebut dengan barzakh kerana mengambil apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka terdapat barzakh. Barzakh ini juga diberi dengan makna dinding pemisah. Barzakh ni dinding, iaitu apabila seorang itu sudah berpindah ke alam barzakh, alam kubur dipanggil, mati, maka dia telah pun sebenarnya ada pemisah di antara daripada dia berada di alam kubur, alam kematian itu, dengan alam kehidupan. Ada pemisah, dia tak boleh untuk nak hidup semula, maksudnya dia tak boleh hidup. Dia hidup boleh, tapi di alam dia tak boleh pindah masuk alam dunia untuk hidup. Seperti orang yang hidup di dunia ini tak boleh, ya. Jadi kalau orang kata pasal hantu tu, itu memang tak betul lah. Sebab roh apabila dia berpindah ke alam barzakh, dia tak boleh nak pergi bangun pula untuk nak mengganggu kepada orang lain, tak boleh. Kerana dia telah pun sebenarnya ada barzakh, ada dinding pemisah yang membentengi dia daripada dia masuk semula ke alam dunia. Maksud tak boleh masuk ni, maksud dia tak boleh hidup balik macam manusia yang lain, tak.
Ya. Kerana adanya barzah. Wa min waraihim, maksudnya di hadapan mereka. Maknanya mereka dah tak boleh untuk kembali lagi. Ya, kerana sudah dia berpindah ke alam barzah. Apabila seorang manusia mati serta diyakini kematiannya, maka hendaklah disegerakan tajhiz. Tajhiznya, iaitu persiapannya ke kubur. Disuruh bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang meninggal dunia. Apabila seorang Muslim atau mukmin itu meninggal dunia, maka wajiblah bagi orang yang hidup itu untuk menguruskan jenazahnya. Maka yang wajib kepadanya 4 perkara. Yang pertama adalah memandikannya. Yang kedua, mengkafankannya. Yang ketiga, mensolatkannya. Yang keempat adalah menguburkannya. Ini 4 perkara adalah wajib. Dan wajib di sini disebutkan fardu kifayah. Apabila dalam satu qaryah, dalam satu kampung, ada orang yang telah pun menguruskan daripada urusan jenazah itu, maka gugurlah dosa daripada yang lain. Tapi kalau tak ada yang menguruskan, maka berdosalah seluruh kampung itu. Itu namanya fardu kifayah. Wajib, ya, 4 perkara ini diuruskan. Kalau kita dia duduk dalam kawasan semua orang bukan Islam, dia seorang Islam, jangan. Kena orang Islam yang lain di sebelahnya ke ataupun saudara maranya khususnya, yang pastikan diuruskan jenazahnya. Kalau tidak, dia berdosa. Kerana ini adalah kewajipan yang mesti dilaksanakan kepada seorang yang meninggal dunia. Ya. Jadi pastikan ada di tempat-tempat itu orang-orang yang boleh untuk menguruskan jenazah. Tak semua orang yang mampu. Kan di antara yang semakin pupus, kata-kata, adalah orang yang memandikan jenazah. Kan? Jadi oleh kerana itu, setiap daripada tempat, setiap dari kawasan atau kampung itu mesti ada orang yang tahu memandikan jenazah. Mandikan tu boleh, kan, tapi untuk sempurna memandikan jenazah itu perlu kepada orang-orang yang ahli kepadanya. Oleh kerana itu, kita selalu adakan kursus-kursus pengurusan jenazah. Bagus untuk kita ikut, khususnya apabila nanti kita kata berhadapan dengan keadaan-keadaan situasi yang kita ada kalanya kita perlu untuk terlibat dalam perkara tersebut, agar supaya pengurusan jenazah itu dapat dilaksanakan. Tapi dalam kita berhadapan dengan kematian ini dan untuk menguruskan jenazah dalam 4 perkara itu, iaitu memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan, maka keywordnya, perkaranya yang utama adalah disegerakan. Maknanya disegerakan dengan makna tidak menangguh-nangguhkan, tidak melambat-lambatkan pengurusan jenazah tersebut. Disuruhkan untuk apa? Kita buat segerakan gitu. Ini kerana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, bersabda, asri'u bil janazati, kata Nabi, segeralah kamu dalam menguruskan jenazah atau membawa jenazah. Asri'u bil janazah, Nabi suruh segera. Kenapa? Fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha ilai. Kerana kalau dia adalah jenazah yang baik, maka kamu telah mendekatkan dia segera kepada kebaikan. Ialah kalau dia baik, maka kalau kita uruskan cepat, kita letakkan dia dalam kubur cepat, maknanya dia kuburnya akan jadi apa? Taman dari taman
syurga, maka cepatlah dia dapat nikmat tu. Kita bantu dia untuk capai nikmat tu lebih cepat. Itu kalau dia baik. Jadi kalau dia baik cepat, kalau dia tak baik, kan? Kata Nabi SAW, in yaku siwa dhalik, tapi kalau sebaliknya dia itu tak baik, kan, maka akan apa hikmahnya untuk dipercepatkan daripada pengurusannya. Fasyaru tad'unahu an riqabikum. Kata Nabi SAW, apabila dia itu tak baik, maka kamu telah melepaskan beban itu daripada bahumu. Jadi tak menyusahkan kepada orang yang hidup pula dengan sebab dia. Jadi bermakna itulah di antara sebab disuruh untuk disegerakan daripada pengurusan jenazah. Itu yang pertama. Dalam riwayat disebutkan dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di antara keduanya, yang kedua, kenapa disuruh untuk disegerakan pengurusan itu? Di antaranya juga adalah supaya tidak sampai jenazah itu akan berubah keadaannya. Kan? Di antara keadaan yang paling ketara kalau sekiranya dilambat-lambatkan adalah akan menyebabkan jenazah itu berbau ke, atau keluar sesuatu yang tak sedap, sehingga akan menyebabkan aib dan juga dipandang tidak baik kepada jenazah. Maka disegerakan supaya tidak nanti akan memburukkan keadaan daripada jenazah tersebut. Maka disuruh segera. Jadi soalan dia, boleh tak kalau sekiranya kita tangguh sikit? Segera di sini bukan bermakna gopoh, bukan bermakna tergesa-gesa, bukan. Tapi maksudnya adalah mengikut kepada perkara yang telah pun kita sebutkan dari kewajipan itu dengan teratur. Meninggal, disahkan dia meninggal dunia, kemudian setelah itu dia buat persiapan untuk dia mandi, maknanya tempat mandi itu disiapkan, kemudian bawa dia untuk dimandikan, sedang kain kafan sudah pun dibeli. Maknanya pengurusan itu disegerakan dengan maksud teratur, elok, tanpa ada sebab untuk nak membiarkan dia itu tidak diuruskan. Tapi kalau diuruskan, tapi dengan keadaan yang kita panggil step by step, dengan kita panggil cermat, itu tidak dinamakan melambat-lambatkan. Bukan mesti kata maksud mensegerakan itu kita cincai ataupun gopoh-gopoh, tidak. Tapi maksudnya diuruskan itu dengan teratur. Adapun menangguhkan di dalam pengurusan itu adalah makruh, bahkan dilarang, kecuali dengan beberapa sebab. Di antaranya, sekiranya memang ada keperluan untuk ditangguhkan, seperti siasatan, kan, postmortem, untuk mengetahui tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan jenayah. Yang keduanya adalah apabila dia meninggal dalam keadaan dibimbangi akan adanya wabak dan jangkitan, pun ada juga sebab. Yang ketiganya adalah menunggu walinya. Kalau walinya tu memang tak ada yang lain kecuali anak dia yang perlu untuk ditunggu, maka itu juga di antara alasan yang boleh diterima. Termasuk di antaranya adalah boleh sedikit dilambatkan untuk supaya yang mensolatkannya itu adalah sekurang-kurangnya 40 orang. Kenapa 40 orang? Kerana Nabi mengatakan tidaklah berkumpul 40 orang daripada umat aku kecuali dalamnya adanya waliullah, adanya wali. Jadi kalau 40 orang solat, insya-Allah dalam tu adanya wali. Wali ni siapa? Kekasih Allah, yang kalau dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Dan harapan supaya orang yang hadir itu adalah salah seorang yang kekasih Allah pun, kurang-kurangnya mendoakan kepada jenazah itu pun akan dikabulkan oleh Allah SWT dan meringankan keadaan jenazah tersebut.
Bermakna kita ni apabila buat satu perkumpulan, berzikir, berselawat, majlis ilmu 40 orang, maka dalam tu adanya wali. Ni insya-Allah lebih 40 orang ni ada wali. Insya-Allah kita doa, kita sama-sama doa nanti, insya-Allah dikabulkan oleh Allah dengan berkat orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Baik, jadi segerakan pengurusan jenazah itu. Kalau boleh jangan ditangguh-tangguh. Dan bahkan kalau boleh, kalau sekiranya memang dia punya ialah ahli waris dia tu yang dah ada dah, cuma ada lagi yang mungkin tak sampai, kalau sampai pun makan masa yang begitu lama, maka izinkanlah, ridalah. Janganlah mesti tunggu saya juga, saya nak tengok juga. Betul lah, tapi kalau perjalanan tu sampai 3-4 hari, kan, maka ridalah untuk menerima daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai dengan sebab kita, maka kita akan membebankan kepada jenazah itu. Baik. Jadi maka hendaklah disegerakan tajhiznya, iaitu persiapannya ke kubur, mula-mula memandikannya, kemudian mengkafankannya, kemudian menyembahyangkannya pula. Dalam menguruskan mayatnya hendaklah menurut cara-cara yang warid diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang tersebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi Nabi sendiri yang telah pun mengajarkan bagaimana untuk menguruskan jenazah, cara mandinya, kerana memandikan jenazah ini wajib hukumnya. Jadi apabila dia ni adalah wajib, maka dia juga ada rukun-rukun di dalam mandi jenazah tersebut. Seperti mana kita ni apabila wajib mandi kepada kita. Apa sebab wajibnya mandi kepada kita? Ada 6 sebab. Yang pertama, apabila berhubungan kelamin di antara lelaki dan perempuan. Yang keduanya adalah apabila, minta maaf, keluar mani. Yang ketiga adalah apabila perempuan selesai daripada haidnya, nifas, melahirkan. Dan yang keenam adalah dengan sebab kematian. Maka mati itu adalah wajib dimandikan, sebagaimana wajibnya kita mandi dengan rukun-rukunnya, iaitu niat dan meratakan air ke seluruh badan. Atau dalam apa namanya, kitab yang lain, niat membersihkan anggota badan dari najis dan meratakan air ke seluruh badan. Kalau masa kita hidup kita mandi wajib, kita niat. Tapi kalau kita meninggal, orang niatkan. Dibersihkan najis yang ada di kawasan, di anggota tubuh, kemudian diratakan air, iaitu dimandikan seluruh daripada anggota badan. Yang zahir itu dibasuh dengan air. Jadi semua itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kemudian dikafankan. Iaitu kafan dengan maksud adalah pakaian ataupun kain yang menutupi kepada tubuh jenazah. Itu dipanggil kafan. Kita yang kalau kita faham kafan tu kain putih itulah, memanglah itu kain putih yang membalut itu kita panggil kain kafan. Tapi kain kafan itu tak semestinya berwarna putih, walaupun dianya adalah yang afdal adalah berwarna putih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pakaian yang paling disukai oleh Allah adalah al-bayad, iaitu berwarna putih. Allah suka pakaian berwarna putih. Kemudian Nabi mengatakan, wa kaffinu mautakum bil abyad atau kama qala, dan kafanlah orang-orang yang meninggal di kalangan kamu dengan kain yang berwarna putih. Tapi tak semestinya warna putih, boleh je warna lain kalau sekiranya tidak ada warna putih. Baik. Kematian orang itu hendaklah disampaikan kepada ahli rumah tangga. Jadi apabila seorang itu meninggal dunia, apa yang perlu dibuat oleh orang-orang yang hidup ni? Maka yang pertama adalah sampaikanlah berita kematian itu kepada keluarga dia, kepada keluarga orang yang meninggal dunia itu. Kena kontak lah, kena bagi tahu. Jangan dirahsiakan, kerana
dia adalah merupakan daripada orang yang mempunyai keluarga, maka keluarga dia berhak untuk tahu tentang perkara tersebut. Kecuali kalau sekiranya berita itu akan mendatangkan mudarat kepada seseorang, itu lainlah. Tapi kalau tidak, maka sepatutnya memang perlu untuk diberitahu kepada ahli keluarganya, supaya ahli keluarganya yang pertama boleh bertindak dengan keadaan tersebut, iaitu dia terus datang menguruskan dan sebagainya. Kaum kerabatnya, ahli rumah tangganya, maknanya keluarga dia lah, anak-anak, isteri atau pasangan. Kemudian kaum kerabatnya, iaitu ahli keluarga dia yang jauh, itu perlu dimaklumkan. Jiran tetangganya, teman taulannya, dan sekalian orang baik dan salih. Baik, kalau kaum keluarga, kaum kerabat, jiran tetangga, sahabat-sahabat itu makruf. Memang kita kata kita nak bagi tahu supaya orang tahu bahawa ni orang-orang yang dikenali ni, yang dia kenal ni meninggal. Tapi juga di antara yang dianjurkan, kita beritahu kepada orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Walaupun orang yang baik itu ulama ke orang salih, mungkin dia tak kenal orang yang meninggal itu, tapi dianjurkan kita beritahu. Contoh kita kata ustaz atau syekh, ada keluar ni meninggal, supaya apa? Supaya dia dapat mendoakan. Yang tu diharapkan. Sebab itulah untung kalau kita ni selalu berdamping dengan para ulama, para salihin. Sebab kalau kita meninggal nanti, ustaz, syekh, itu tahu tak dekat dalam pengajian tu ada yang telah meninggal dunia. Oh ya, yang mana satu yang ni? Oh Masya Allah, dia akan hadiahkan Fatihah, bacaan Al-Quran, dia akan doakan. Penting ke tu? Pentinglah, sebab orang yang meninggal dunia tu sangat berharap, sangat harap kepada doa daripada orang yang hidup, sebab dia dah tak ada lagi peluang untuk beramal. Dia hanya bergantung kepada orang yang hidup. Sebab idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh, apabila matinya Adam itu, maka terputuslah amalannya. Sebab tu ada orang dia confuse, dia kata tak ada manfaat pun orang nak doa ke, orang nak hadiahkan Quran, baca Quran ke apa, tak ada manfaat. Sebab hadis mengatakan apabila meninggal anak Adam itu, maka terputuslah amalannya. Memanglah terputus amalan, bukan amalan orang lain, amalannya. Bacalah hadis betul-betul. Amaluhu, amalnya. Amal siapa? Nya tu siapa? Nya tu adalah orang yang mati tu. Bukan itulah dalil yang mengatakan orang yang hadiahkan doa, orang yang bacakan hadiahkan amal ataupun zikir itu tak sampai kepada orang meninggal dunia. Itu bukan dalilnya. Sebab dalam hadis itu yang terputus adalah amalan orang yang meninggal dunia. Memang orang yang meninggal dunia itu tak boleh buat amal lagi. Dia tak boleh solat kerana telah pun berakhir dah. Tapi orang yang hidup yang mendoakan, insya-Allah doanya disampaikan kepada dia. Jadi alangkah bagusnya untuk kita ni mengkhabarkan daripada berita kematian, khususnya kalau itu ahli keluarga kita, kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang alim, kepada orang-orang yang mulia, agar mereka sekalian dapat mendoakan baginya. Jadi kalau kita dapat untuk war-warkan lebih ramai, lagilah ramai yang akan menghadiahkan dia daripada doa dan sekurang-kurangnya bacaan Al-Fatihah. Kan, apabila kita dengar dia meninggal, maka kita akan baca Al-Fatihah. Kita kata Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi janganlah Al-Fatihah aja. Kan? Dah meninggal kan? Oh meninggal, Al-Fatihah. Itu je. Bukan kalimat tu sampai, kalimat tu tak ada apalah. Al-Fatihah ni maknanya bacaan surah Al-Fatihah daripada bismillah sampai waladhdallin.
Supaya apa? Supaya bacaan itu, yang satu huruf itu nilainya 10, ganjaran itu mudah-mudahan kita niatkan, kita baca Fatihah itu untuk kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, mudah-mudahan sampailah kepada dia. Kalau satu orang baca surah Al-Fatihah berapa dalam tu jumlahnya? Banyaklah, daripada bismillah saja, ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, itu dah berapa dah? Sampai waladhdallin, kan banyak. Jadi dihadiahkan. Tapi ada juga yang kadang-kadang tu nak kata tak, macam mana nak cakap, dia kata mana ada orang meninggal kita baca Fatihah, kalau ada Rasulullah dah buat dah. Pelik betul orang. Memanglah Nabi SAW tidaklah ketika dalam riwayat disebutkan meninggal Nabi baca Fatihah, tapi Nabi SAW baca Fatihah tak, saya tanya? Baca. Bila dibaca? Kan solat jenazah baca Fatihah. Apa makna solat jenazah itu? Untuk siapa solat jenazah itu? Untuk solat jenazah untuk siapa? Untuk orang yang meninggal dunia. Apa yang ada dalam solat jenazah yang merupakan daripada rukun daripada solat tersebut? Salah satunya adalah membaca Al-Fatihah. Kemudian selawat kepada Rasulullah, kemudian doa kepada orang yang meninggal dunia, kan? Begitu. Maknanya itu juga bukti bahawa bacaan itu sampai kepada orang yang meninggal dunia. Kalau tidak, tak diajarkan kita ni solat jenazah. Kita babai sudahlah, babai. Kalau tak sampai, kenapa kita solat jenazah? Dan kenapa kita baca Al-Fatihah? Jadi kerana kita ketika sampai berita itu, iaitu berita orang yang telah meninggal dunia, maka kita baca sekurang-kurangnya daripada apa kita panggil bahagian daripada solat jenazah itu, yang diyakini bahawa solat jenazah itu adalah untuk kebaikan jenazah. Kita ambil bahagian yang kita boleh buat, iaitu membaca Al-Fatihah. Kan begitu. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Tapi biasanya kita tak hanya baca Fatihah, kita juga iring dengan doa. Bahkan doa itu biasanya kita iring dengan selawat. Maka walaupun kita tak mendirikan salat itu secara salat jenazah, tapi ketika sampai berita kita, maka kita akan baca Al-Fatihah, kemudian kita akan selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, warhamhu wa'amha wa'afihi wa'fu anhu. Kan? Maknanya kita, seperti mana solat jenazah itu juga memberi manfaat, begitulah insya-Allah kita harapkan dengan baca Al-Fatihah, Al-Quran, dan juga daripada doa, selawat itu juga kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Tapi kata ada orang kata tak ada, Rasulullah tak baca, tak nak. Jangan. Okey, kalau begitu kamu jangan baca. Jangan larang orang lain baca. Ini orang lain baca berdosa pula. Saya tak pernah dengar lagi orang baca Fatihah berdosa. Kan? Dia kata ada pula orang meninggal dunia baca Fatihah. Ini adalah bid'ah, dolalah, sesat. Habis kalau begitu orang cakap dia dah meninggal dunia, nak kata apa? Inna lillahi wa memang kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul? Tapi apa yang kita ni ketika ingat kepada dia? Dan nanti kita akan tengok, di antara yang Nabi suruh kita buat adalah menyebut kebaikan orang yang meninggal dunia, dengan maksud supaya apa yang kita sebutkan itu sampai dan membawa kesan kepada orang yang meninggal dunia. Kalau begitu baik kita baca. Begitu juga di antaranya adalah kita baca Quran. Kerana Quran juga adalah kalimat yang paling baik, kata adalah kalamullah. Kan begitu. Jadi kalau ada orang yang tak setuju, jangan baca, tak apalah. Kan? Tapi kalau kita ingin untuk supaya memberikan sesuatu kepada orang yang meninggal dunia itu, maka di antaranya dengan kita membaca Al-Fatihah. Tapi kalau kita nak lebih baik, bacalah surah Al-Baqarah. Yalah, sebab apa? Sebab semakin panjang bacaan kita, semakin banyak ganjaran. Kan begitu. Baik. Jadi beritahu, kalau boleh tu beritahu kepada orang-orang ramai
Apatah lagi orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, itu jelaslah perlu untuk kita beritahu kepada mereka. Kerana apa? Kerana itu adalah suatu yang mesti diketahui oleh mereka. Supaya apa? Supaya mereka melaksanakan tindakan-tindakan yang sepatutnya. Dan sudah tentu itu juga ada hubungan dengan kita panggil perasaan. Dan kita perlu tahu, bukan dirahsiakan kepada ahli keluarga dan juga jiran tetangga, teman dan juga orang-orang soleh, agar mereka dapat untuk mendoakan baginya dan mengharapkan rahmat Allah ke atas rohnya, kemudian menyembahyangkannya pula. Di antara hikmah juga kita sebarkan, bagi tahu adalah mudah-mudahan bukan setakat mereka mendoakan ataupun mereka hadiahkan atau sedekahkan bacaan Quran, tapi yang kita harapkan juga mereka hadir ketika mana mensolatkan jenazah. Dan semakin ramai yang mensolatkan jenazah, semakin besarlah peluang dan kesan kepada jenazah tersebut. Jadi sebab itulah orang kata untung orang meninggal Jumaat, sebab biasanya kalau dia boleh disolatkan pada selepas Jumaat itu, maka ramai orang kan, macam itulah. Kerana semakin ramai orang yang solatkan, insya-Allah semakin peluang dia baiklah, kerana doa yang dibacakan oleh orang yang mensolatkannya. Sunat bagi orang yang mendengar berita kematian saudaranya yang muslim membaca doa ini. Di antara yang juga kita nak kena baca apabila kita dengar berita tentang kematian, selain daripada kita baca Fatihah, seperti yang kata-kata iqta'in, itu adalah daripada bacaan ini, iaitu kita dengar aja orang kata yang ni telah meninggal dunia, kita terus kalimat yang kita ucapkan pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu dulu kan, jangan dengar tu al-Fatihah, tak, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang paling simple, yang paling awal yang kita kena ucapkan. Dan bagusnya setelah itu kita ucapkan Allahumma ja'al kitabahu fi 'illiyin waktubhu 'indaka minal muhsinin wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Itu di antara yang telah warid dalam riwayat dari ucapan ketika mana sampai kepada berita kepada kita tentang seorang yang telah meninggal dunia, atau sekurang-kurangnya. Ini maksudnya kami sekalian kepunya Allah, dan kita sekalian akan kembali kepadanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kitab suratannya di tempat Illiyin, iaitu syurga tertinggi, dan catatkanlah nasibnya sebagai orang-orang yang baik di sisimu, dan gantilahkanlah kehilangannya dengan yang lain dari keluarganya yang tinggal, dan ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan seru sekalian alam. Jadi ucapan ini boleh kita ingat dan kita hafal. Jadi apabila setiap orang yang sampai kepada kita berita kematian dia, kita baca ni. Atau sekurang-kurangnya kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu, atau Allahumma ighfir laha warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sekurang-kurangnya itu. Betul? Itu yang paling simple lah. Maknanya setelah kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kerana itu adalah merupakan daripada sunnah, bahkan dianjurkan di dalam Al-Quran. Apabila kita dengar itu musibah, maka terus kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian jangan lupa untuk mendoakan orang yang meninggal dunia tersebut. Sekurang-kurangnya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, kalau dia perempuan. Sekurang-kurangnya. Kalau sebaiknya inilah doa ini, Allahumma ja'al kitabahu fil 'illiyin waktuhu 'indaka minal muhsinin wakhluflu fi ahlihi minal ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Baik, hendaklah diperbanyakkan doa untuknya. Jadi apabila kita dengar berita kematian, doakan, baca Fatihah, hadiahkan, kemudian baca doa. Kita sebutkan doa itu untuk orang yang meninggal dunia itu. Lagi apa yang perlu dibuat ketika mana kita berhadapan dengan
orang yang meninggal dunia ataupun diberitahu tentang orang yang meninggal dunia, iaitu dipuji-puji segala kebaikannya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Apa yang kita kena buat? Kita pun sebut-sebut dia punya kebaikan-kebaikan dia. Dengar, fulan tu meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kata, Allahumma ja'al kitahum fi illiyin, waqtuhu indaka minal muhsinin, wa khulufluhu min ahli minal ghawirin, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Dia sebut. Ataupun inna lillahi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian kita kata, dia tu masya-Allah, dulu ingat lagi dia pergi, saya dengan dia selalu pergi masjid contoh, kan? Oh, dia ni masya-Allah selalu dia rajin, dia bersedekah. Kita sebut yang baik tu. Kerana ini adalah apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita kena sebut kebaikan dia, terus cerita kebaikan-kebaikan dia tu. Maknanya apabila orang bagi tahu tu, kita cakap kat orang tu, oh ya fulan tu masya-Allah, saya kenal dia tu begini-begini, yang baik-baik kita cerita. Wa kufu an masawihim, dan berhentikanlah menyebut kejahatan dia. Tapi kita tahu, kita kenal, kita baik dengan dia, pastilah ada kekurangan, ada kesilapan dia. Jangan cerita. Yang kita sebut biar yang baik je. Ini dengar je, innal lawa naji'un, dia meninggal dah. Oh, dulu dia tu dahsyat, la ilaha illallah. Yang ni masalah. Sebab itulah kita kena pastikan kita ni berkawan dengan orang-orang baik-baik. Orang baik-baik ni insya-Allah kalau kita meninggal, dia sebut yang kita baik-baik. Dan dia tahu dia tak boleh cerita yang bukan-bukan. Tapi kalau kita kawan dengan orang bukan-bukan, maka ketika meninggal, dia akan ingat kenangan kita dengan dia yang tak baik itu. Maka tanpa dia sedar, dia cerita kepada orang. Apa kesan cerita tu? Ada kesan tak kepada jenazah? Ada. La ilaha illallah. Yang itu yang menakutkan. Kenapa Nabi suruh kita ni sebut kebaikan-kebaikan tu daripada orang yang meninggal dunia? Kerana apabila kamu sebut kebaikannya, kamu menjadi saksi Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi kesan kepada keadaan dia. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, antum syuhada'ullahu fil ardi. Kamu adalah penyaksi Allah di atas muka bumi ni, di atas dunia ini. Faman asnaitum alaihi khairan kana alaihi kadzalik. Kata Nabi SAW, siapa yang kamu pujikan dengan baik, maka ia adalah sebagaimana yang dikatakan itu. Jadi bermakna, ada kesan tak kepada orang yang meninggal dunia itu dengan pujian seseorang? Ada. Begitu juga dengan kutukan seseorang ataupun cerita yang buruk, seseorang juga akan memberi kesan. Jadi kan pelik kalau ada orang kata baca Quran kita hadiah tak sampai, baca doa untuk meninggal tak sampai. Kata-kata pujian pun sampai dan menentukan keadaan orang yang meninggal dunia. Takkanlah sampai baca Al-Quran atau hadiahkan zikir, tahlil tu tak sampai. Mana datangnya tak fahamnya orang, kan? Kata ketika datang satu jenazah lalu di depan Nabi SAW dan para sahabat kenal jenazah itu, maka mereka bercakap-cakap di antara mereka. Mereka mengatakan, meninggal fulan, dia tu dulu bagusnya, dia begini, dia begitu, semua yang baik-baik diceritakan. Maka Nabi waktu tu dengar je. Kemudian selesai sahabat cakap tu, lalu dah selesai dah lalu, Nabi mengatakan wajabat, wajiblah dia atau berhaklah dia. Sahabat dengar, Nabi cakap wajabat, tak faham. Sekejap lagi lalu pula jenazah yang lain, dan dikenali juga orang tu, tapi dikenali dengan kejahatan dia. Maka mereka yang berada di situ pun ceritalah, dia teruk tau, dia tu begini perangai dia macam ni, dulu dia teruknya ni, cerita buruk dia. Lalu jenazah selesai, Nabi mengucapkan wajabat, sama kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua.
Walaupun jenazahnya itu berbeza perangai keadaannya, yang baik seorang, satunya yang tak baik. Maka sahabat hairan, kenapa sama aja daripada perkataan yang diucapkan oleh Nabi SAW. Maka ditanya, wahai Rasulullah, ketika tadi jenazah yang lalu kami puji-puji dia, cerita tentang kebaikan, kamu kata wajiblah bagi dia, berhaklah dia. Begitu juga telah lalu jenazah yang kedua, yang dia ni ada perangai yang tak baik, kami cerita tentang keburukan dia, kamu cakap wajibat sama juga. Apa makna dari perkataan itu, wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, ketika lalu jenazah pertama, kamu pun menyebut kebaikannya, maka aku menyebutkan wajibat adalah menyatakan wajib atau berhaklah dia untuk mendapatkan balasan yang baik sesuai dengan penyaksian kamu. Adapun yang kedua, ketika kamu ceritakan keburukan-keburukan dia, aku mengatakan wajibat juga, berhak dan wajiblah dia untuk ditimpakan daripada keburukan sesuai dengan apa yang kamu saksi tentang kejahatan dia. Kemudian Nabi mengatakan, antum syuhada'ullah fil ardi, kamulah penyaksi-penyaksi Allah di atas muka bumi ini, kata Nabi SAW. Sebab itulah adalah kalau kita kadang-kadang tempat tu, ketika mana jenazah tu dah selesai solat apa semua, kemudian diumumkan, kemudian bagaimana jenazah ini, kan, kita kata baik, untuk disaksikan. Walaupun perbuatan itu bukanlah maknanya seperti itu, tapi boleh je untuk supaya mudah-mudahan itu sebagai satu asbab, kan. Cuma kata Imam Haddad, tetapi tidak sewajarnya lah kamu berlebih-lebihan dalam pujian kamu. Maksud berlebih-lebihan di sini maksudnya menambah tokokkan sesuatu yang tak betul. Oh, dia ni pemurah, memang dia kena ikut betul. Tiba-tiba kata, pemurah dia habiskan harta dia untuk sedekah. Itu over lah pula. Itu dia panggil lantaran terlampau sangat memuji sehingga menjadi bohong. Jangan sampai berbohong. Ataupun dekat kepada bohong semata-mata untuk nak supaya dengan harapan memberi syafaat ataupun membawa kebaikan kepada jenazah. Niatnya baik tapi caranya tak betul. Tapi memang kita dianjurkan untuk mengingatkan atau menyebut tentang kebaikan. Sebab itulah seperti baru ni kita ada sambutan haul al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, kan. Itu adalah termasuk daripada maksud daripada sabda Rasulullah, iaitu menyebut tentang sumbangan kebaikan, contoh tauladan yang mulia daripada mereka orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka peringatan-peringatan seperti ini adalah penting. Baik itu kepada orang yang meninggal dunia manfaatnya, tapi juga kepada kita orang yang hidup. Ialah kalau kita cerita tentang kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia tu, dia baiklah untuk jenazah tu, insya-Allah mudah-mudahan akan kita panggil dia diberikan kebaikan dengan sebab apa yang telah disaksikan oleh orang yang hidup, tapi juga memberikan baik kepada orang yang hidup sendiri, kan, apabila ceritakan kebaikan. Sebelum ni kita selalu, kalau kita kata, dan sekarang ni ada term dia panggil kematian yang dicemburui, kita kata, kan. Maksudnya, kenapa? Kerana kita tengok kebaikannya, meninggal dalam keadaan kebaikan. So, dia memberikan kebaikan juga kesan kepada kita yang hidup. Baru ni saya duduk dengan seorang yang bertanggungjawab untuk nak pergi tengok jenazah-jenazah ataupun mayat-mayat yang meninggal dalam yang meninggal pesawat MH17 tu, yang ditembak, kan. Dia kata ketika ditembak dan meletup jatuh, dia dalam tu kan ratusan mayat ada. Dan mayat ini dikatakan semuanya dalam berbagai bentuk keadaan lah. Ada yang dah terpisah, dah minta maaf lah. Ini sebagai pengajaran yang saya dengar. Dia ni bertanggungjawab untuk nak pergi tengok jenazah tu dan menguruskan untuk semua ahli keluarganya. Jadi kerana dia dah pecah dekat atas dan meletup, maka dia punya radius daripada kita panggil
kedudukan mayat-mayat itu adalah seluas 30 km. Maknanya dalam kawasan 30 km tu berterabur lah kita kata Bahkan ada yang jatuh dekat kampung, ada jatuh itu, ada yang sampai sekarang tak jumpa pun. Dan keadaan jenazah tu kita tahulah, maknanya dari tempat yang tinggi dengan jatuhan yang, tapi dia kata satunya jenazah yang memang kekal seperti asal. Sedangkan kalau ikut kepada apa yang dia disebutkan, dialah tempat yang ditembak tu, dia kena betul-betul tepat dekat situ. Kerana tempat yang ditembak tu adalah di kokpit tu, dekat tempat kapten tu, tapi di bahagian bawah. Dan tempat bawah tu tempat rehat bagi kapten yang rehat lah. Dan yang dikatakan kekal tu lah kapten tu. Dia elok, jenazahnya elok, tak terjejas, hanya terbakar sikit di atas rambut, dia kata. Dia cerita ni dia tengok sendiri. Heran macam mana dia boleh sempurna dalam keadaan orang lain semua dalam keadaan dia lah, macam-macam keadaan. Maka disebutkan, tanyalah keluarga dia, terutama isteri dia kan, apa dia punya tu. Isteri dia pun kata, saya pun tak tahu apa dah lebih sangat lah, dia biasa pergi solat apa semua. Rupa-rupanya ketika dia meninggal, dia disolatkan di sini kan, jenazahnya ya. Ramai Mak Tahfiz ni, daripada Merasah ni, rupanya Masya Allah masa hidup dia banyak sedekah daripada Mak Tahfiz dan sebagainya. Orang tak tahu, sampai orang tak, isteri dia pun tak tahu. Subhanallah, masa dia meninggal baru orang tahu, penuh dan datang dari Merasah dan sebagainya. Subhanallah, Allah jaga jasadnya. Dengan sebab apa? Sebab amalnya, sebab banyaknya bersedekah, banyaknya dia melakukan kebaikan. Subhanallah. So kita ni, itu yang kita nak ambil pengajaran tu. Dan itu yang kita katakan, apabila disebutkan kebaikan-kebaikannya, baru kita tahu kebaikannya. Bukan hanya manfaat kepada dia, tapi kepada kita, menjadi motivasi kepada kita untuk buat baik. Jadi begitu yang kita juga disuruh untuk menyebut tentang kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Dan sekali-kali jangan kita ceritakan tentang aib dan keburukan dia. Ini bahaya. Kerana kalau kita cerita keburukan orang tersebut, bukan hanya boleh memberi kesan kepada orang yang meninggal dunia itu, tetapi juga memberi kesan kepada kita. Apa kesan kepada kita? Bukan semestinya kita nak buat yang jahat tu, tapi kita berdosa, dan bahkan kita dikira orang yang telah membuka aib orang lain. Dan apabila kita buka aib orang lain, maka Allah akan buka aib kita. Apa yang kita buat akan kembali kepada kita. Jangan cerita tentang keburukan orang lain. Sudah, yang dah lepas sudah. Walaupun kita kenal sangat daripada orang yang meninggal dunia itu, dan kita pernah dulu bersama dengan dia begini-begini, jangan cerita yang baik-baik, sudah. Dan ini tanggungjawab kita sebagai kawan, sebagai keluarga, sebagai orang yang mengenal kepada jenazah tersebut. Baik, jasad musnah tapi roh kekal. Jadi apabila seorang meninggal dunia, maka proses seorang itu meninggal dunia atau mati adalah dicabut rohnya daripada jasad. Dicabut rohnya daripada jasad, seperti mana kita dah sebutkan sebelum ini, daripada proses daripada kematian yang telah pun kita bahaskan di penghujung daripada umur yang kedua. Jadi ketahuilah bahawanya alam barzakh itu merupakan tempat tinggal antara dunia dan akhirat. Maknanya dia telah berpindah daripada alam dunia masuk ke alam kubur, menanti kepada alam akhirat, iaitu setelah kiamat. Malah alam barzakh itu lebih serupa dengan alam akhirat. Sebab itu disebutkan bahawa bermulanya akhirat seseorang itu adalah apabila dia meninggal dunia. Maknanya itu adalah merupakan pembuka akhirat kepada seseorang. Walaupun sebenarnya akhirat itu berlaku nanti setelah kiamat, tapi dia sudah berada di permulaan akhirat bagi seseorang itu. Ataupun boleh dikatakan dari alamnya, iaitu daripada alam akhirat itu sendiri. Akan tetapi ternyata bahawa alam itu dihuni oleh sekalian arwah orang-orang yang sudah mati. Bermakna alam barzakh
itu alam arwah, dah kembali balik alam roh. Ataupun hal-hal rohani, sedang jasad di alam itu sebagai ekoran atau sebahagian dari arwah itu. Tapi walaupun dianya adalah roh pada waktu itu, tapi dia tetap juga ada hubung kait dengan jasad dia. Faham Maksudnya memang dia dah dipisahkan, tapi dia punya attach kepada jasad itu masih ada. Sehingga apa yang berlaku kepada jasad itu tetap akan dirasai oleh rohnya. Dia ada dia punya kesan, dia tu tetap akan dirasai. Oleh kerana itu dipesan kepada orang yang menguruskan jenazah itu untuk berlemah lembut dan tidak kasar di dalam menguruskan. Bahkan disebutkan kerana sakitnya sakarat itu, dan ketika dicabut roh dan roh itu masih mempunyai kesan rasa daripada jasad, bahkan disebutkan bahawa sensitiviti jasad itu lebih daripada kita ketika hidup. Maksudnya kalau sekarang ni kita cubit ni sakit, kalau ketika mana dia sudah pun meninggal itu, maka sentuhan itu lebih menyakitkan, makna lebih sensitif. Semua perkara dalam mayat itu akan lebih sensitif daripada ketika dia hidup, jasadnya. Bukan hanya kulit dan apa-apa yang disentuh kepadanya, bahkan pendengarannya, penglihatannya itu lebih jelas. Bermakna apa yang disebutkan dan ucapkan dia lebih dengar. Ini orang yang dalam alam barzakh ni, dia lebih dengar daripada orang hidup. Dia lebih dengar daripada orang hidup. Ada dalil ke? Ada. Nabi SAW ketika mana telah dikuburkan Abu Jahal dan mereka orang-orang yang memusuhi Nabi SAW dalam perang Badar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Jahal, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai, disebut satu-satu oleh Nabi SAW. Sudahkah kamu menerima apa yang telah pun dijanjikan oleh Allah kepada kamu? Nabi sebut begitu. Sayyidina Umar ada. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kamu cakap dengan orang mati. Yalah, bagi dia faham orang mati habis kan? Kata Nabi SAW, wahai Umar, sesungguhnya mereka itu lebih mendengar daripada kau. Maknanya dia punya pendengaran lebih kuat daripada kamu. Jadi mana orang meninggal ni dengar tak orang yang hidup? Ya, dia dengar. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh, ada dalilnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kalau pergi kubur, kita cakap apa? Assalamualaikum ya darul qaum mukminin. Kita beri salam. Kalau mereka tak dengar, buat apa beri salam? Kerana mereka dengarlah kita beri salam. Dan khitabnya assalamualaikum, bukan assalamualaihim. Assalamualaikum maknanya mereka dengar dan mereka jawab salam kita. Mestilah dia jawab. Kalau tidak, takkan dia nak bagi salam. Buat apa kalau tak jawab? Dia jawab. Cuma tinggal lagi mereka jawab. Bagi orang-orang yang beriman, dia jawab sebab dia dalam keadaan rehat, dalam keadaan tenang. Ada pun orang yang diazab, sebenarnya dia nak jawab, dia dah diazab. Dan mereka jawab apa yang disampaikan oleh orang yang memberi salam. Cuma tinggal lagi kita tak boleh dengar jawapan mereka. Kerana kita ini ada barzakh tadi, pendinding tadi, tak dengar. Tapi kalau dengar Assalamualaikum ya darul qaum mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang lagi kita tapi dia jawab tak? Ya, dia jawab. Ya. Rohnya ada kedudukan dia, tapi dia ada attach dengan jasad dia. Maksudnya dia rasa apa yang dirasai oleh jasad dia. Itu yang dimaksudkan dengan tu. Tapi dia ada tempat dia. Roh tu ada tempatnya. Tapi dia ada attach dengan jasadnya. Nanti kita akan tengok proses yang berlaku kepada seorang yang berpisah dan ditarik rohnya, kemudian dia akan kembalikan rohnya. Atau dia akan disebutkan tadi dengan dikatakan bahawa
sebagai ekoran dan sebahagian daripada roh tu. Dia ada dia punya kait dengan jasad dia. Yakni jasad-jasad itu akan mengongsi sekalian roh-roh itu dalam perasaannya. Maknanya dia berkongsi rasa. Apa dirasai oleh jasad, itu akan terus dirasai oleh roh dia. Yang itu yang disebutkan tu. Sebab tu ketika mana nanti datang malaikat yang soal, maknanya kita rohnya tu ada dekat situ. Yang itu yang dia akan disoal, akan ditanya oleh para malaikat. Begitu ya. Baik, yakni jasad-jasad itu akan mengongsi sekalian roh-roh itu dalam perasaannya daripada kenikmatan dan kegembiraannya ataupun azab dan sengsaranya. Rohnya akan rasa, bukan makna jasad-jasad tanpa roh tak ada apa-apa. Tapi dia tetap ada attach dengan jasad, roh dengan jasad itu. Cuma kenapa dia tidak duduk dalam jasad tu? Sebab jasad ini akan hancur. Yang kekal adalah roh. Idzan adapun roh itu umumnya kekal dan ada, manakala jasad-jasad pula akan hancur dulu dimakan oleh zaman. Tiada yang tinggal daripadanya selain ajbus zanab. Ajbus zanab ni maksudnya adalah tulang tongking, tulang belakang, tulang ni. Itu tak akan boleh hancur. Semua akan hancur, termasuk tulang akan hancur kalau dah terlalu lama, kecuali satu tulang, namanya tulang tongking, tulang belakang tu yang bawah, bahagian bawah. Yang ni akan kekal, dan di situlah nanti akan dikembalikan balik manusia itu untuk dihidupkan. Dan dari situlah sekalian makhluk akan bertolak ke tempat kebangkitan ba'ats sebagaimana diberitakan di dalam hadis. Terkecuali dari semua ini ialah jasad-jasad para anbiya alaihimus salatu wassalam. Mereka sekalian hidup dengan jasad-jasad mereka di dalam kubur. Ini istimewanya para nabi. Ketika Nabi SAW mengatakan, selawatlah kamu kepada aku, kerana salawat kamu itu akan disampaikan kepada aku dan aku akan membalasnya atau menjawabnya. Maka sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kamu boleh untuk nak menjawab salam orang yang menyampaikan kepada engkau? Faqad arimta, engkau telah pun hancur, jasadmu dimakan tanah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan kepada jasad para anbiya. Kemudian Nabi menambah lagi, Nabi kata apa? Hum ahya'um yusallun, mereka hidup di alam barzakh, bahkan yusallun, kata Nabi. Apa yusallun? Salat, maksudnya ibadah kepada Allah. Jadi para nabi ni di dalam alam kubur, dia roh dan jasad dia duduk dalam tu. Dan kita, roh kita dah dengan tu dah lain dah. Cuma tinggal lagi ada attach, ada hubungan, sehingga ada rasa. Tapi para nabi memang roh dan jasad dia duduk dalam tu. Sebab tu kalau kita ziarah kepada Rasulullah SAW, kita terus direct bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kan? Kita ucapkan terus salam kepada Rasulullah. Kalau orang kirim salam pun kita kata, ya Rasulullah, fulan bin fulan ni sampaikan salam kepada engkau. Kita bercakap dengan Nabi SAW sebab Nabi SAW duduk hidup di dalam alam barzakh. Kalau ada orang tak terima, terpulang kepada dia, tapi kita ada dalilnya. Dan jelas Nabi SAW menyebutkan demikian. Bahkan dalil yang lebih jelas daripada itu, Nabi mengatakan, aku pada malam Isra lalu di kuburnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi lalu kat mana? Kubur Nabi Musa. Kemudian aku jenguk ke dalamnya. Subhanallah, Nabi boleh jenguk dalam kubur. Maknanya di antara Nabi dan kubur itu tak ada tanah tu, tak terbuka, nampak. Ini adalah merupakan kelebihan. Memang Nabi sendiri pun kalau lalu kat kubur, Nabi kata dua orang ni sedang diazab, Nabi nampak, walaupun dia duduk dalam tanah. Kan? Sebab pertama kata Nabi adalah kerana tak bersih dia daripada kencing dia. Yang kedua adalah kerana dia ni kalau berjalan mesti dia pergi laga-lagakan orang. Yang ni sebab dia azab dua orang ni, kata Nabi SAW. Walhasil Nabi kata, aku lalu dekat kuburnya Nabi Musa, aku pun tengok dalam tu. Aku tengok Nabi Musa buat apa?
Nabi Musa sedang solat, kata Nabi. Masya Allah. Kata Nabi, kalau aku boleh bawa kamu, ajak kamu bersama, aku nak tunjukkan di mana kuburnya Nabi Musa tu. Dan itu juga sebagai dalil bahawa kita disuruh ziarah kepada kubur. Kalau Nabi kata, kalau aku boleh bawa, aku nak bawa engkau untuk ziarah kuburnya Nabi Musa. Tapi Nabi nampak apa dibuat oleh Nabi Musa? Salat, ibadat kepada Allah. Bermakna kalau kita ziarah kepada Rasulullah, makna Rasulullah ada tak dalam tu, buat apa? Ya, ibadah kepada Allah. Sebab tu Nabi kata, hidup aku baik bagi kamu, mati aku pun baik bagi kamu. Bahkan ketika aku meninggal pun, amal kamu itu akan dibentangkan kepada aku. Kalau dia baik, aku akan mengucapkan Alhamdulillah. Kalau tak baik, aku akan mohon ampun. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Masya Allah. Sebab tu yang kita rasa bimbang, ialah amal kita ini akan dibentangkan kepada Nabi. Bahkan dalam riwayat yang lain, ni hari Jumaat ni, kalau ada ibu bapa kita dah meninggal dunia, amalan anak dia akan disampaikan kepada ibu dan ayah. Soalan dia, agak-agaklah dalam seminggu tadi ni, yang hari Jumaat ni nak diberikan bentang, nak tunjuk kat ibu dan ayah kita ni, adakah itu akan menghibur kepada mereka, sedang mereka dalam keadaan tak tahu apa keadaan dia kat dalam tu. Tiba-tiba datang pula berita, yang berita itu menyedihkan kepada mereka. Bukankah mereka lebih terseksa lagi? So, kalau kita ni anak yang berbakti kepada ibu dan ayah, kebaktian itu tak terputus walaupun setelah meninggal dunia. Sebab tu kita kena buat amal yang baik, kita kena sambung silaturahim mereka, kita kena buat baik dengan kawan-kawan, kita sengaja doakan mereka. Kita kena buat baik supaya amalan-amalan kita yang baik itu, ketika hari Jumaat sampai kat dia, oh, sekurang-kurangnya mereka gembira dengan berita tu. Tapi kalau berita tak baik, Allah kesian. Begitulah Rasulullah SAW. Amal kita ni akan dibentangkan kepada dia, sehingga dia tengok, Allah, fulan bin fulan ni, ya Allah, sedih. Agak-agak kita ni menjadi orang yang menghibur kepada Nabi kah, ataupun yang menyedihkan kepada Nabi SAW. Kalau betul kita sayang kepada Rasulullah, mesti kita nak bagi Rasulullah berita yang baik. Kan, Nabi dah penat dah ketika mana, dulu berapa nak susah ketika dalam kehidupannya dakwah, dalam keadaan dia takkan dalam alam barzah pun kita nak susahkan Nabi SAW kan. Ini sebagai ingatan kepada kita. Ustaz, jasad dia tak hancur kan? Tak hancur. Kata Nabi, Allah mengharamkan bumi ini, tanah itu memakan kepada jasadnya para anbiya. Tak akan hancur yang namanya jasadnya para nabi. Itu jaminan dalam hadis Nabi SAW. Bahkan kalaulah para syuhada pun jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah, apalagi para anbiya. Para anbiya lebih tinggi kedudukannya daripada para syuhada. Jadi di antara jasad-jasad yang tak hancur adalah jasadnya para anbiya. Lagi, mereka sekali hidup dengan jasad mereka di dalam kubur. Demikian pula dengan para syahid yang mati di jihad fi sabilillah, pun tidak akan hancur, dijaga oleh Allah jasad mereka. Berfirman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, malah mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, mendapat rezeki. Orang syahid ni hidup sebenarnya. Jadi sebab tu kalau kita tengok, pernah berlaku di saya tak salah 60 Hijrah, tahun ke-60 Hijrah, pada zaman Bani Umayyah pada waktu itu. Yalah, awal Bani Umayyah. Ketika banjir berlaku di Madinah, dan di antara kawasan yang digenangi air ataupun banjir adalah di Uhud. Ketika banjir kata dia menghakis tanah bawah kan, sehingga disebutkan para syuhada Uhud itu terapung. Timbullah, keluar dari tempat tu dan terapung. Subhanallah. Para syuhada Uhud. Ada berapa syuhada Uhud? 70 orang. Semua terapung.
dengan keadaan yang asal ketika mana mereka syahid dulu. Bahkan disebutkan bahawa setelah mereka ialah dikumpulkan balik, masih lagi darah yang mengalir itu keluar, segar dan berbau harum. Masya Allah, tabarakallah. Cuma generasi-generasi setelah itu, mereka tak kenal lagi lah rupa paras daripada orang-orang yang syahid tu. Tak tahu siapa ni Sayyidina Hamzah, mana mereka, daripada apa namanya, Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mereka tak kenal lah kan, sebab dia dah. Jadi akhirnya dikuburkan mereka itu dalam satu tempat. Cuma yang kenal tu baru mereka asingkan. Di antara yang mereka kenal adalah Sayyidina Hamzah. Macam mana mereka kenal? Sebab dari riwayat cerita macam mana dia meninggal. Di antaranya dia dibelah dadanya, ada yang dibelah dada. Maka yang ni mesti Sayyidina Hamzah. Hidungnya dipotong, telinganya dipotong. Jadi orang-orang yang telah disebutkan dalam riwayat keadaan jenazahnya, mereka kenal lah dari segi sudut riwayat tadi. Maka sebab tu kalau kita pergi ziarah Uhud sekarang, itu ada tempat dua daripada kita panggil yang telah diletakkan kesan, iaitu yang mana yang dikenali, iaitu Sayyidina Hamzah dan juga Mus'ab bin Umair dan sebagainya. Dan yang lain tu adalah para syahadat yang lain. Maknanya jasad mereka itu masih utuh seperti biasa setelah puluhan tahun dah. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan ada kata, saya tak Allah Allah ini betul atau tidak, masa tahun yang baru-baru ni pun berlaku banjir dan jenazah tu keluar. Masa sebelum ni, saya Allah Allah ada berita seperti itu. Tapi yang jelas dalam riwayat yang sahih berlaku pada tahun 60 ke atas hijrah masa tu. Maknanya orang syahid ni jasadnya tidak musnah, kekal. Dan jenazah-jenazah ataupun ada juga jasad-jasad yang lain yang Allah nak kekalkan. Saya ingat lagi masa saya belajar di Mesir dulu, dan kubur-kubur di negara Arab ni, khususnya di Mesir, itu bukan macam kubur kita. Kubur kita ni kita letak dalam, kita korek kita punya tanah, kemudian kita buat liang dan letakkan, kita timbus. Kalau di sana dia macam bilik, tanah digali, kemudian dibuat bilik di bawah. Sebab tanahnya itu keras, jadi dia boleh untuk nak buat macam bilik dekat bawah. So kat bawah tu dia buat bilik-bilik. Ini adalah sebab kita adalah apa namanya, di sana dia punya kubur tu ikut keluarga. Keluarga ni kuburnya dekat sini je, dia tak akan tempat lain dah. Jadi setiap yang meninggal tu akan diturunkan ke bawah tu, diletakkan. So kerana kita ni adalah perkuburan, dia panggil untuk rakyat Malaysia di Mesir, ada kawasan dia. Kebetulan masa tu ada seorang pelajar yang meninggal dunia, dan saya ikut kepada petugas yang pegawai tu untuk nak buka kubur tu. So ketika nak buka kubur, kita upah orang yang menjaga kubur tu, dia akan pecahkan dinding. So dari bawah tu kita buka tanah tu, kemudian kita ada tempat buka dia punya pintu bawah, kita akan turun tangga. So bawah tu macam bilik. Sini ada bilik, bilik ni yang telah mana simen lah, untuk jenazah lelaki, untuk jenazah perempuan, untuk kanak-kanak. Okey. Jadi yang meninggal orang lelaki, maka dipecahkan pintu yang lelaki ni. Dipecahkan batu tu lah. Jadi dibiarkan dulu keluar apa yang bau ke dan sebagainya. Nanti jenazah tu datang, disusunlah dia di sebelah jenazah. Maknanya kita boleh nampak jenazah yang dulu yang pernah dikuburkan. Diatur lah. Jadi kalau dah sempit, dia digeserkan. Kalau dia dah jadi tulang, maka barulah dia dikorekkan sikit, ditimbuskan untuk nak mengisi ruang-ruang tu. Maknanya kalau ada orang meninggal, kita boleh nampak orang yang sebelumnya. Macam tu dia punya cara dia. Jadi tahulah, kita nampaklah kawasan mereput dia ke atau dan sebagainya, itu kita boleh nampak live. Maknanya kalau ada yang meninggal lagi, kita turun dan kita boleh nampak. Cuma di situ setiap setahun tu akan ada pembersihan. Maknanya turun, bersihkan. Kalau ada yang perlu untuk ditimbus, ditimbus. Kalau perlu ditukar dia punya kafan, ditukarkan. Ada seorang perempuan yang jasadnya tu tak, sama sekali tak berubah.
Sebab pertama dia hafizah dan dia meninggal ketika melahirkan anak. Jasadnya tak berubah. Setiap kali ditukarkan kafan dia. Masya Allah. Ada orang-orang yang Allah SWT jaga jasad dia dengan sebab-sebab tertentu. Tapi untuk catatan, bukanlah jasad itu kalau dia hancur dan musnah, itu maknanya dia ini orang tak baik. Salah. Tidak semestinya orang yang soleh, orang yang baik itu mesti kena kekal jasad dia. Tidak. Itu bukan ukuran untuk kita menilai bahawa orang ini orang yang mulia. Bukan. Tak semestinya macam itu. Itu bukan syaratnya. Jadi supaya tidak sampai nanti kita meletakkan itu sebagai satu, oh tengok dia kata ulama besar tapi tinggal tulang je. La haula wala quwwata illa billah. Dan itu sebenarnya adalah merupakan daripada perkara yang memang pasti berlaku. Maknanya itu asal yang berlaku. Cuma ada yang dispesialkan keadaan itu. Dan tidak semestinya. Ini betul ya. Kalau dikekalkan jasad itu bermakna dia baik. Itu pun kena betulkan juga. Tidak semestinya. Kalau jasad itu dikekalkan, dia mesti baik. Contoh Fir'aun. Jasadnya kekal. Baik ke dia? Tak baik. Bahkan Allah janji untuk kekalkan dia sebagai ibrah pengajaran kepada kita dengan kejahatan dia, supaya kita belajar melihat kepada dia, menginsafi diri kita. Jadi tidak semestinya kalau dia kekal tu dia mesti baik. Cuma kita bersangka baik, kan? Jadi walhasil makna itu bukan syarat. Tapi menjadi sesuatu yang pasti adalah jasadnya para nabi akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan kekal di dalam alam barzakhnya, hidup di alam barzakhnya. Begitulah para syuhada. Di dalam beberapa khabar yang sahih kata Imam Haddad tersebut bahawasanya roh-roh para syahid ditempatkan dalam perut burung-burung yang berwarna hijau, diterbangkan, berterbangan di dalam syurga dan bertempat tinggal di dalam lampu-lampu lilin yang tergantung di arasy Tuhan. Sementara dia tu dia akan kita panggil rohnya berada dalam perutnya burung-burung yang berwarna hijau, seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis. Nabi sendiri melihat ketika itu daripada roh-roh para syuhada yang berada dalam perutnya burung-burung yang berwarna hijau, dan mereka itu dalam keadaan gembira, diterbangkan untuk melihat kenikmatan-kenikmatan walaupun mereka belum lagi masuk ke dalam syurga. Mereka masuk, tapi maksudnya bukanlah menempati kepada syurga, kerana syurga itu hanya akan ditempati nanti di ketika akhirat nanti, dan insan pertama yang akan memasukinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana sepupu Rasulullah SAW meninggal syahid, ya, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu syahid di dalam peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ni unik kerana peperangan Mu'tah ni dipanggil ghazwah. Kenapa dipanggil ghazwah? Kita tahu bahawa kalau ghazwah itu bermakna perang yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau syariah itu maknanya Nabi utuskan daripada pasukan untuk berperang. Tapi kalau ghazwah itu adalah peperangan yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang peliknya, kalau macam Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud, kan? Ghazwah, kerana Nabi memang duduk dalam peperangan tu, Nabi bersama dalam peperangan. Tapi dalam Mu'tah juga disebut ghazwah, walaupun Nabi tak ikut dari sisi fizikal je ketika mana pergi ke Syam untuk memerangi kepada Rom. Pada waktu tu Nabi tak pergi. Nabi duduk mana? Duduk Madinah. Tapi peliknya dinamakan ghazwah, Ghazwatul Mu'tah. Kenapa? Rupa-rupanya memang Nabi jasadnya tak pergi, tapi Nabi follow secara langsung walaupun jasad Nabi dekat Madinah. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan arahan secara direct kepada para sahabat yang berjalan tu melalui daripada mukjizat baginda Rasulullah SAW. Ikut jalan ni, pergi sini, pergi sini. Macam tu sekali. Masya Allah. Sebab tu Nabi sebelum itu pun Nabi dah bagi tahu dah, yang akan pegang banji ini adalah pertama adalah siapa? Iaitu Zaid bin Harithah. Dia syahid nanti, yang akan pegang adalah Ja'far bin Abi Talib. Dia syahid nanti, yang pegang adalah Abdullah bin Rawahah. Kemudian dia syahid nantilah orang yang terbaik di kalangan kamu. Maknanya Nabi dah bagi tahu awal-awal dah.
Bahkan ketika mana berlaku peperangan itu, pertempuran itu, Nabi duduk dekat atas mimbar, Nabi cerita kat sahabat, telah dipegang panji itu oleh Zaid bin Harisah, dia telah berjuang. Oh, di sini serangan dan sebagainya. Nabi cerita, sahabat duduk depan ni macam saya dah dengar tengok TV. Nabi cerita. Kemudian Nabi SAW ketika itu mengatakan, telah syahid sahabat kamu Zaid. Nabi sedih, Nabi nangis. Kemudian Nabi kata, telah pegang panji itu Ja'far bin Abi Talib. Dia telah melawan dan juga telah mengawal panji itu dengan jiwanya. Kemudian Nabi kata, tiba-tiba datang musuh memotong tangannya. Dia pegang dengan tangan kirinya, dipotong pula tangan kirinya, dan dipegang dengan dadanya, dengan baki daripada tangannya. Akhirnya dia dipukul dan dia jatuh. Subhanallah. Nabi cerita. Pada itu seperti nampak kejadian itu berlaku. Walhasil ketika syahidnya Ja'far bin Abi Talib selesai daripada peperangan Mu'tah, Nabi pergi ziarah kepada keluarga dia, termasuk isterinya, anak-anaknya. Nabi SAW uruskan. Nabi SAW kata, wahai Fatimah, isteri kepada Ja'far, sesungguhnya Ja'far tadi datang kepada aku. Daripada tu dia meninggal, dia datang kepada Rasulullah dan dia kirim salam kepada engkau. Masya Allah. Jadi bermakna itu kedudukan orang-orang yang syahid itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW mengatakan, Allah telah gantikan kedua tangannya dengan sayap. Sebab tu kita biasanya juga digelar Ja'far At-Tayyar, Sayyidina Ja'far yang ada sayap. Kerana tangan dia yang dipotong tadi demi untuk mempertahankan panji Islam itu diganti dengan sayap, sehingga kata Nabi, aku lihat dia terbang di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Di dalam riwayat lain bahawasanya roh-roh kaum mukminin bertempat tinggal di dalam perut burung putih, mengambil makanannya dari buah-buah syurga. Jadi itu keadaan-keadaan daripada roh ketika mana dia meninggalkan kepada jasad. Hanya jasad para anbiya itulah yang akan sentiasa kekal dengan rohnya di tempat mana dia meninggal dunia, kerana para nabi itu akan dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Dia tak pindah. Jadi dulu masa Rasulullah SAW wafat, jadi salah satu daripada perdebatan di kalangan sahabat, maknanya sahabat fikir macam mana kita nak buat ni, di mana nak, antara salah satu isunya, di mana kita nak kuburkan Rasulullah SAW. Yang biasanya kalau meninggal dunia seorang itu, kuburnya adalah di Baqi'. Tapi sekarang ni Rasulullah kita nak kubur kat mana? Maka ada mengatakan di Baqi', itu tempat kuburnya kaum muslimin. Tapi akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya para nabi itu dikuburkan dia di tempat dia meninggal dunia. Di mana dia meninggal, di situlah dia dikuburkan. Maka Rasulullah meninggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka di tempat Rasulullah meninggal itulah digali kubur. Kemudian dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Sayyidatina Aisyah tetap juga tinggal di rumahnya, sebab situ rumah dia, walaupun telah dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu meninggal pula Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan dikuburkan di situ juga, di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Aisyah masih tinggal di rumah tersebut bersama dengan kubur, dua kubur tadi. Rasulullah punya kubur dan Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Aisyah punya rumah, duduk kat situ. Sampailah meninggalnya Sayyidina Umar, dia minta izin untuk dikuburkan, kerana itu adalah tanah dan miliknya Sayyidina Aisyah. Itu hak Sayyidina Aisyah. Diizinkan Sayyidina Aisyah, maka dikuburkan Sayyidina Umar Khattab di sebelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka sejak daripada itulah Sayyidina Aisyah telah membahagi dua rumahnya, satu kawasan kubur, satu rumah Nabi. Kalau tadi ni kubur tu termasuk rumah, dia duduk berlega dekat situ lah Sayyidina Aisyah. Tapi setelah Sayyidina Umar dikuburkan situ, dia bagi, dia letakkan satu dinding, ini kawasan kubur, ini kawasan rumah. Kenapa? Ditanya kepada Sayyidina Aisyah, kenapa? Kerana Umar itu bukan mahram saya. Oh, orang meninggal pun dia titik beratkan tentang mahram, dan juga dia, maksudnya apa? Orang meninggal bukan ada masalah, dia bukannya boleh buat apa, dan bahkan maknanya dia faham bahawa orang meninggal dunia ni dia boleh nampak dan dia boleh dengar. Maka Sayyidina Aisyah kata, dia bukan mahram aku, dan nanti aku buat apa-apa dia boleh nampak nanti. Maka dia letakkan, subhanallah.
Begitulah hebatnya Sayyidina Aisyah di dalam menjaga dalam keadaan-keadaan supaya tidak timbul daripada fitnah dan juga perkara yang tak baik. Jadi itulah di antara beberapa perkara yang dapat kita bahaskan dalam mukaddimah kepada umur yang ketiga, iaitu umur barzakh, umur alam kubur ini, yang mudah-mudahan sedikit daripada permulaan perbahasan kita itu membawa kepada ingatan kita kepada kematian, dan kita berharap mudah-mudahan insya-Allah kita berada dalam keadaan yang baik, khususnya ketika mana berpindah kita daripada alam kehidupan ini kepada alam barzakh, alam kubur, yang kita harap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kubur-kubur kita daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan perpindahan kita ke alam barzakh itu adalah perpindahan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan ketika mana kita meninggal dunia, orang-orang yang baik-baik akan sentiasa mendoakan kepada kita, menguruskan jenazah kita, dan yang juga sentiasa mengingati kebaikan-kebaikan kita, sehingga kita akan disaksikan dengan kebaikan, sehingga kita akan ditempatkan dengan orang-orang yang baik, dengan keadaan yang baik, dan sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita dengan insan terbaik, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah ya. Nak tanya sikit pasal isu yang terbaru. Roh. Hanya minta sedikit penjelasan bagaimana kalau orang Islam membaca ini satu Tentang ini yang festival lah, haula wala tak, memang dia isunya begini. Isunya saya sebenarnya tak faham sangat festival tu tentang apa, tapi yang saya tahu tentang mengingati kepada roh ya. Hantu lah hantu. Dia isunya apa pun jenis sambutan, dia ada dua keadaan. Satu, sambutan perayaan yang berkaitan dengan agama, maka ini haram untuk kita sebagai orang yang beriman untuk merayakan kalau dia berkaitan dengan akidah ataupun agama. Tak boleh. Sebab kalau kita merayakan bermakna kita mengiktiraf, mengakui kepada agama tersebut. Haram hukumnya. Ataupun perkara-perkara yang bersalahan dengan akidah kita, sehingga kita dengan merayakan itu seolah-olah kita mempercayainya atau meyakininya, maka dia rosak akidah kita. Yang keduanya, perayaan yang berkaitan dengan adat atau budaya, yang itu dibolehkan asalkan tak bertentangan dengan syariat. Boleh, macam raya Cina kan, dia bukannya berkaitan dengan agama, dia lebih kepada adat ataupun dengan sebab bangsa, budaya, maka itu boleh. Tu je beza dia. So dalam festival ni, apa dia punya dia di arah mana, ke arah mana? Kalau dia ke arah agama, arah etikad, arah kepada pemahaman yang songsang daripada kebenaran, maka tak boleh kita sertai sama sekali, kerana itu akan menjejaskan kepada akidah dan juga etikad kita. Jadi tak boleh lah. Tapi ada pun yang kita katakan, saya tak tahulah yang ni boleh ke tak boleh buat festival sebagainya dalam keadaan kita ni masyarakat majmuk dan sebagainya. Wallahu a'lam, hari ni pun yang disebutkan perayaan-perayaan keagamaan pun masih lagi diadakan dan tidak dilarang dan dihalang, boleh je, tapi dengan tidak kita menyertai atau mengakui kan. Dia nak buat sambutan, hatta kita kata dia kalau kita kata orang yang bukan Islam, kita tak boleh untuk nak menghalang dia beribadah dengan ibadah dia, tak boleh. Tapi kita menyertainya haram. Apa hukumnya? Haram. Kalau itu etikad dalam festival atau sambutan itu adalah perkara-perkara yang menyalahi kepada akidah kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya ingat nak tanya pasal roh kan. Kalau tanya pasal roh, jawapan dia senang je. Yas'alunaka 'anir ruh. Dia jika bertanya kepada engkau Rasulullah tentang roh, akan dalam Quran kata, "Qul huwa min amri rabbi." Katakan dia urusan Tuhanku.
Wa ma utitu min ilmi illa qalila. Tidak diberikan kepada ilmu kecuali sedikit. Nabi pun pernah ditanya tentang roh. Nabi tak jawab. Dan Allah pun kata jangan jawab. Itu urusan Allah. Kamu tak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi kadang-kadang kita nak cakap pasal roh ni pun, kecuali kalau memang dia ada dalil, kecuali dia memang ada jelas. Ada pun yang lain serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu taala. Nah. Kalau kita di Madinah atau di Mekah, kalau kita meninggal, dia dah sembahyang, dia terus tanam aja dekat kuburan dia, tak ada talqin lagi. Jadi dah sekarang dia fikirkan kita kat sini, dia kata dah sembahyang petang, kan kita baca talqin lagi dulu. Jadi kalau ikut macam di Arab Saudi, diorang dah sembahyang kat situ, diorang buang kubur, terus tanam, tak ada talqin lagi dah Ustaz, tak ada kita panggil terpulang kepada orang yang melaksanakan itu, terpulang. Dan mereka di sana berpahaman tidak ada talqin bagi orang yang meninggal dunia. Itu bagi dia. Bagi kita ada talqin kerana ada dalilnya. Jadi kalau sekiranya mereka di sana dikuburkan kemudian mereka tinggalkan, terpulang, tapi ahli keluarganya masih boleh berduduk di situ. Dia tak larang. Saya pernah ikut serta penguburan daripada orang yang meninggal di Madinah, di Baqi'. Ketika mana dikuburkan, ialah orang yang kuburkan tu dia dah kubur, dia jalan, tapi keluarganya masih kumpul di situ. Dan ada di antara mereka yang membaca talqin, bahkan ada mereka yang tazkirah. Ingatlah tuan-tuan bahawa sesungguhnya kehidupan ini sementara. Kalau sahabat kita ni telah meninggal dunia, marilah kita sama-sama mendoakan. Bolehlah sama macam talqin lah, maknanya pada tu kita mengingatkan. Kan? Jadi boleh, dia tak larang pun. Bahkan seperti itu, ya. Cuma mereka ada pahaman yang mengatakan tidak, terpulang kepada mereka, tapi kita boleh untuk buat. Jadi boleh, maknanya untuk kita nak. Dan bahkan talqin itu ada dasarnya jelas, seperti dalam dalil yang disebutkan dalam hadis yang telah pun disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh. Terpulanglah kalau tak nak buat tu dia punya pasal lah. Tapi kita faham bahawa talqin itu ada sandarannya daripada dalil. Wallahu taala a'lam bissawab. Jazakumullah khair kepada semua yang memberikan perhatian. Dan saya bagi makluman sebelum ni, insya-Allah saya akan berangkat haji 25 Jun ni, insya-Allah. Akan kembali pada bulan Ogos. Jadi pada bulan Julai nanti insya-Allah tak adalah, tak dapat bertemu bersama dengan tuan-tuan dan puan. Saya pun nak ambil peluang ni untuk nak mohon maaf kalau ada kesalahan, kesilapan daripada tuan-tuan dan puan, dan memohon doa dari tuan-tuan dan puan agar mudah-mudahan perjalanan haji baik saya ataupun mereka para hujjaj yang sekarang ni sudah mula menuju haji, mudah-mudahan Allah SWT akan berikan kesejahteraan, keselamatan, diberikan kemudahan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah SWT melindungi, menjaga, dan dikurniakan oleh Allah kemantapan iman dan takwa, dan diberikan oleh Allah hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur ya rabbal alamin. Dan kembalikan mereka ke tanah air dan kepada keluarga salimin ghanimin makbulin, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan mendapatkan ganjaran, dalam keadaan diterima amal-amal mereka dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan haji yang mabrur. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khair kepada semua. Dan insya-Allah saya bawa doa tuan-tuan puan-puan secara umumnya. Ya Allah, nanti di Arafah kabulkanlah semua doa permintaan kan para jamaah masjid kuliah duha di Masjid Negeri Shah Alam. InsyaAllah saya sebutkan begitu nanti, insyaAllah. Tapi kalau ada yang khusus, tulis kat kertas lah, nanti saya akan filekan untuk baca di sana. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.